Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita dalam edisi pertama Sumber Seminggu bagi tahun 2022 dengan semangat dan visi lebih gemilang. Bersama saya Farida Amiratul dan saya Alia Azman. Cerita 2021 sudah kita tutup dan kita buka lembaran baharu. Alia, nak tanya, apa azam Alia tahun baru ni? Masih nak kurus lagi ke? Faridah ni macam tahu-tahu je. Apa pun jangan jadikan azam yang tidak tertunai pada tahun 2021 terkubur dan sebaliknya bawalah kepada tahun 2022. Baik, sepanjang minggu ini banyak kisah panas melatari negara kita. Maklumlah selepas tragedi banjir tahun lalu, ada sahaja kisah yang timbul. Paling hangat minggu ini pastinya isu yang melingkari agensi SPRM. Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah LPPR yang juga satu daripada 5 badan pemantau bebas Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM mendapati tiada perkaitan jenayah atau kepentingan lain membabitkan Ketua Pusuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki dalam urus niaga saham pada tahun 2015. Pengerusi LPPR Tan Sri Abu Zahar Ujang berkata, pembelian saham tersebut dibuat di pasaran saham terbuka. Menurut Tan Sri Abu Zahar, pembelian saham berkenaan dibuat di pasaran terbuka pada tahun 2015. SPRM mendapati tiada perconggahan kepentingan dan saham tersebut telah dipindahkan kepada adik Tan Sri Azam, Nazir Baki pada tahun yang sama. Tan Sri Azam yang hadir dalam sidang media berkenaan tampil menafikan tuduhan mempunyai kawalan ke atas syarikat konglomerat dan menyifatkannya tuduhan berniat jahat dan penipuan besar. Beliau berkata setelah berbincang dengan peguam, satu tindakan undang-undang akan diambil ke atas pihak yang membawa agenda jahat berkenaan yang menjadikan serangan bertubi-tubi. Desas-desus mengenai rombakan kabinet semakin kuat diperkatakan. Malahan nama beberapa menteri turut dikaitkan. Bagaimanapun, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri menafikan hal tersebut dan katanya lebih memfokuskan kepada isu utama negara. Media Arus Perdana melaporkan kemungkinan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri akan merombak kabinet dalam masa terdekat dengan 3 menteri dijangka gugur daripada jawatan disandang mereka. Bagaimanapun, Perdana Menteri menafikan hal tersebut dan berkata beliau lebih menumpukan kepada perkara lebih besar. Namun, timbul perkara yang lebih menarik untuk diperkatakan apabila desas-desus mengatakan akan ada pelantikan timbalan Perdana Menteri di dalam rombakan kabinet tersebut. Saya ada pendapat peribadi bahawa mungkin ada orang lain yang lebih sesuai untuk jawatan itu, tetapi kalau nama ini disebut secara merit sudah tentulah Datuk Seri Azmin Ali. Kerana Datuk Seri Azmin Ali lebih lama memimpin Selangor dan ada track record yang baik ketika memimpin Selangor. Dikabarkan pelantikan jawatan nombor 2 pentadbiran negara itu berkemungkinan diadakan pada minggu hadapan, iaitu apabila Kabinet selesai bermesyuarat pada Rabu. Kenyataan Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz yang mempersoalkan niat pejuang pengeluaran kumpulan wang simpanan pekerja KWSP mendapat perhatian pimpinan UMNO yang menyatakan kesemua usaha tersebut adalah membantu rakyat yang sedang sengsara akibat bencana banjir. Pada Sabtu lalu, Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz sekali lagi menegaskan bahawa tidak akan ada pengeluaran wang KWSP berikutan simpanan pencarum yang semakin sedikit. Zafrul berkata hampir 50% atau 6 juta pencarum mempunyai baki kurang daripada RM10,000. Berikutan itu, beliau mempersoalkan niat sebenar pejuang KWSP adakah menghasut rakyat. Rentetan itu, Presiden dan Ketua Pemuda UMNO tampil menyatakan mereka sebenarnya mahu membantu rakyat dalam kesusahan. Hal itu dipersetujui Ketua Pemuda UMNO Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki yang menegaskan mereka ikhlas memperjuangkan hak rakyat dan bukannya seperti yang dituduh Menteri Keuangan. Setakat ini kita bawakan paparan yang berlaku di dalam negara kita. Sepanjang minggu ini, pelbagai coret-coret yang ada antaranya mengejutkan kita. Untuk mengetahui apa yang berlaku di pentas dunia, kita bersama rakan tugas Haifa Nasir. Silakan Haifa. Terima kasih Alia dan Farida. Seterusnya, saya Haifa Nasir membawakan anda perkembangan semasa berita dunia melalui sumber global. Kita mulakan dengan berita negara Timur Tengah. Perdana Menteri Sudan Abdallah Hamdok meletakkan jawatan
pada 2 Januari 2022 selepas lebih 2 bulan kudeta tentera merampas pentadbiran negara berkenaan. Peletakan jawatan tersebut dilaksanakan susulan protes yang berlangsung di ibu negara Khartoum sehingga menyebabkan kematian orang awam. Menurut sumber, tindakan itu dilakukan menerusi sebuah perjanjian berkenaan pelaksanaan pilihan raya pada Julai 2023. Namun, media tempatan melaporkan beliau tidak hadir ke pejabatnya sejak beberapa hari lalu sehingga kabar angin bertiup kencang mengenai peletakan jawatannya. Kerajaan peralihan yang ditubuhkan di Sudan sejak 2019 merupakan gabungan pemerintahan Abdallah Hamdok yang dicalonkan oleh pro-demokrasi dengan Ketua Majlis Tertinggi Sudan Jeneral Abdel Fattah al-Burhan. Abdallah yang merupakan seorang diplomat dilantik sebagai Perdana Menteri dan Abdel Fattah yang memimpin tentera kekal sebagai Ketua Negara sehingga 2022. Abdallah dilihat lebih bersungguh-sungguh melancarkan kempen anti-korupsi sehingga merampas aset Petronas milik Malaysia selepas mendakwa bekas Presiden Omar al-Bashir yang digulingkan pada April 2019 memperoleh aset tersebut secara tidak sah. Namun tidak semena-mena, kerajaan gabungan itu sendiri membawa lari Abdallah yang dikenakan tahanan rumah ke sebuah lokasi rahsia termasuk beberapa pemimpin lain. Abdel Fattah selepas itu mengumumkan isytiharan darurat sekaligus membubarkan kerajaan peralihan tersebut dan menjanjikan proses demokrasi akan ditegakkan melalui pelaksanaan pilihan raya umum yang dijangka diadakan Julai 2023. Ini pula perkembangan mengenai varian Omicron. Rakyat Amerika Syarikat kini terancam dan bergelut dengan lonjakan kes COVID-19 apabila kenaikan kes di negara Lady Liberty itu kini berada di paras bahaya. Graf unjuran kes kini menghampiri garis menegak susulan penularan varian Omicron di seluruh negara. Varian Omicron yang merebak terlalu pantas kini mengancam seluruh dunia. Lebih 440,000 kes baru dilaporkan di Amerika Syarikat pada 31 Disember lalu. Ini sekaligus merekodkan peningkatan hampir 200,000 berbanding kemuncak penularan pada Februari tahun lalu. Walau bagaimanapun setakat ini, kadar kematian dan kemasukan ke hospital adalah jauh lebih rendah sepanjang tempoh beberapa minggu lalu berbanding ketika lonjakan penularan COVID-19 sebelum ini. Dalam kenyataan sama, Fauci berkata sesi persekolahan yang dijadualkan dibuka semula pada 3 Januari lalu masih selamat untuk diadakan. Fauci serta Setiausaha Pendidikan Amerika Syarikat berpendapat sesi pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka boleh diadakan secara selamat sekiranya langkah berjaga-jaga diambil sewajarnya. Justeru Fauci sekali lagi menggesa ibu bapa agar memastikan anak mereka divaksin, memakai pelitup muka dan menjalani ujian saringan sekiranya perlu sebelum menyertai sesi persekolahan semula. Dari Amerika Syarikat, kita terbang pula ke Arab Saudi. Gunung Jabal Al-Laus di Tabuk, Arab Saudi diseliputi salji sejak awal pagi tahun baru 2022. Fenomena luar biasa ini sekaligus menarik penduduk setempat ke wilayah itu. Keadaan gunung yang bertukar putih berkenaan membuatkan orang ramai tertarik dengan fenomena salji itu. Ibu bapa dan kanak-kanak tidak melepaskan peluang keemasan bermain salji dan mengambil gambar untuk dikongsi di laman sosial. Salji pada kali ini agak tebal berikutan gunung setinggi lebih 2,500 meter di wilayah barat laut Arab Saudi berhampiran sempadan Jordan. Di wilayah Tabuk itu dilanda cuaca sejuk melampau dan hujan. Kebanyakan pengguna media sosial terkejut dengan kehadiran salji di Arab Saudi walaupun kawasan berkenaan sememangnya bercuaca sejuk. Menurut saluran stesen televisyen tempatan Al-Akhbariyah, salji terus turun sehingga 2 Januari 2022 manakala Pusat Meteorologi Kebangsaan NCM Arab Saudi melaporkan bahawa ribut petir akan melanda beberapa wilayah sehingga 4 Januari. NCM menjelaskan bahawa ribut
petir serta hujan batu dijangka berlaku di Mekah, Al-Bahah, Riyadh, Al-Qasim dan beberapa kawasan lain. Susulan perkembangan itu, NCM mengeluarkan ramalan ribut petir dalam beberapa hari seterusnya disertai angin kencang di Asir, Jazan, Al-Madinah, Hail, Sempadan Utara dan Al-Jauz serta wilayah Tabuk di mana lebih banyak salji dijangka turun. Salji juga dijangka memenuhi kawasan di Jabal Al-Laus serta pegunungan Al-Dar dan Al-Qon pada pagi 9 Januari dengan suhu dijangka turun di bawah paras 0 darjah Celsius. Sehubungan itu, Pertahanan Awam Arab Saudi menggesa pelawat dan penduduk Tabuk supaya berwaspada dalam menghadapi kemungkinan hujan lebat serta guruh dijangka berterusan sehingga 10 Januari 2022. Ini pula berita berkaitan bencana di China. Gempa bumi kuat dengan magnitud 6 skala Richter melanda pantai timur Taiwan pada 3 Januari lalu dengan gegaran turut dirasai di seluruh ibu kota Taipei. Menurut Biro Cuaca Pusat gempa itu melanda pada kedalaman 19 km. Namun, pemantauan geologika Amerika Syarikat merekodkan magnitud lebih tinggi iaitu pada 6.2 skala Richter. Pusat gempa berkenaan berlaku di laut iaitu 56 km ke timur bandar pantai Hualien. Walau bagaimanapun tiada laporan mengenai sebarang kerosakan direkodkan. Menurut laporan wartawan tempatan yang berada di Taipei, bencana yang berlaku pada jam 5.46 petang itu menyaksikan bangunan bergoyang kuat ketika gegaran berlaku. Malah gegaran tersebut berlarutan selama 20 saat dengan keadaan tanah turut bergerak. Taiwan kerap dilanda gempa bumi kerana pulau itu terletak berhampiran persimpangan dua pelat tektonik. Sesetengah gempa bumi dengan magnitud sekuat itu boleh membawa maut, namun ia banyak bergantung pada tempat gempa terbabit berlaku dan pada tahap kedalaman. Sekian sahaja paparan berita dunia yang dapat saya kongsikan kepada anda pada minggu ini. Kembali bersama Alia dan Faridah. Terima kasih rakan setugas Haifa Nasir. Tadi Haifa dah bawa kita terbang. Seterusnya kami bawakan perkembangan daripada rakyat sendiri. Setelah Jabatan Perhutanan Pahang mengeluarkan kenyataan bahawa kayu yang timbul selepas banjir surut bukannya balak, rakyat dan badan bukan kerajaan NGO mula melontarkan kritikan. Antaranya petisyen menggesa kerajaan menghentikan aktiviti pembalakan telah mencapai 200,000 penanda tangan. Sebanyak 200,000 penanda tangan berjaya dikumpul oleh Angkatan Belia Islam Malaysia dengan kerjasama Pertubuhan Pelindung Khazanah Alam Malaysia secara dalam talian. Petisyen tersebut jelas menyuarakan kekhawatiran rakyat terhadap aktiviti pembalakan yang jelas memusnahkan alam sekaligus menyebabkan banyak bencana kepada negara. Sokongan rakyat terhadap petisyen ini diharap dapat membuka mata pihak berkuasa bahawa pemuliharaan hutan perlu bermula sekarang kerana hutan adalah kaedah paling murah dan berkesan dalam menangani perubahan iklim. Bahagian Regulatori Formasi Negara MPRA Kementerian Kesihatan KKM mengesahkan menerima laporan mengenai 18 kes kesan adverse susulan imunisasi AEFI serius yang dilaporkan berlaku dalam kalangan banduan penjara Kajang yang tular baru-baru ini. Lantaran itu, Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM mendesak kerajaan menjawab isu kesan sampingan pengambilan vaksin COVID-19. Desakan PPIM menurut Datuk Nazim Johan perlu dijawab oleh kerajaan dan pihak-pihak berkenaan seperti Jabatan Penjara Malaysia dan Kementerian Kesihatan Malaysia. Ini termasuk 2 kes kematian banduan di penjara Kajang seperti yang tular melalui satu surat di media sosial baru-baru ini. Surat yang di-viral, komunikasi dalam tu ada. Komunikasi di dalaman di penjara yang dikeluarkan oleh pihak penjara di antara interdepartment yang risau sakit ataupun kematian yang terjadi kepada mereka yang baru disuntik, yang sihat walafiat sebelum tu, yang mati ada, yang tak boleh bergerak ada, macam-macam.
yang menceritakan atau kerisauan pihak pengurusan atau pihak kesihatan di penjara yang melihat efek of suntikan. Jadi kita ada juga pihak penjara saudara-saudara tahanan yang bertanya kepada kita. Jadi kita nak bertanya pada siapa? Kalau kita bertanya pun orang tak berapa nak jawab juga. Jadi kita minta tuan-tuan dan puan-puan sekalian tolong bawa perkara ini supaya dapat penjelasan. Jadi kita nak kerajaan kena come forward, kena ada center yang untuk menjawab. Pasal dulu Khairi janji, dan dia janji masa dia menteri Musti. Dia kata dia akan beritahu Menteri Kesihatan supaya wujudkan satu pusat yang kita boleh rujuk, yang kita boleh discuss. Pasal ramai doktor boleh duduk sekali lah. Duduk, bincang sekali apa benda yang tak kena ke apa kaedahnya. Jadi kita harap maklumat diberilah kepada kita. Pasal rakyat sekarang ni, rakyat ni pandai dah sekarang ni. Tapi kalau surat ini ialah tulen yang benar, bagaimana dengan kemungkinan 299 banduan yang akan terlibat dan dengan AEFI? Siapa yang akan menyuarakan? Keluarga mereka? Rakyat biasa? Dan itulah tujuan PPIM mengadakan press conference ini, untuk menyuarakan bukan saja bagi pihak banduan, mereka tu manusia juga, dan keluarga-keluarga yang tersayang mereka. Alia, jujur ya, sempat tak bersukan sejak bekerja ni? Sejujurnya, kalau kita memang dah sibuk dengan urusan kerja, memang kadang-kadang tak sempat bersukan. Tapi, Alia suka main tenis bila ada waktu lapang. Baik, untuk mengetahui apa yang menarik sepanjang minggu ini, kita bersama rakan setugas Diana Rahib. Silakan Diana. Terima kasih Farida dan Alia. Bersama saya Diana Rahib dalam Arena Sumber untuk Sumber Seminggu pada kali ini. Kita buka pentas arena minggu ini dengan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM memaklumkan bahawa Ketua Jurulatih Kebangsaan Tan Chen Ho membuat keputusan untuk melepaskan jawatannya sebagai Ketua Jurulatih Harimau Malaya pada Isnin. Setiausaha Agung FAM Muhammad Saifuddin Abu Bakar berkata, Chen Ho mengadakan perbincangan dengan pihak pengurusan FAM dan menyatakan hasratnya itu berikutan kegagalan skuad kendaliannya melangkah ke separuh akhir Piala Suzuki AFF 2020 di Singapura baru-baru ini. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM memaklumkan bahawa selepas berbincang secara terbuka dari semua sudut, pihak pengurusan akhirnya menghormati keputusan tersebut dan bersetuju melepaskan Cheng Ho menerusi persetujuan bersama kedua-dua pihak. FAM mengucapkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada Cheng Ho yang secara keseluruhannya telah berkhidmat selama 14 tahun bersama FAM sejak bergelar penolong jurulatih skuad B20 kebangsaan pada 2005 hingga 2013 sebagai penolong jurulatih kebangsaan dan kembali semula pada 2017 sebagai penolong jurulatih kebangsaan kepada Nelo Vingada. Antara kejayaan yang diraih Cheng Ho adalah dengan membantu Malaysia memenangi pingat emas Sukan C 2009 dan menjuarai Piala AFF Suzuki 2010 ketika bergelar pembantu kepada Datuk K. Rajagopal serta naib juara Piala AFF Suzuki 2018 selaku Ketua Jurulatih. Dalam pada itu, FAM berkesempatan untuk mengucapkan selamat maju jaya kepada Cheng Ho dalam meneruskan kerjaya kejurulatihannya selepas ini dan segala jasa dan sumbangan beliau akan sentiasa dikenang. Atlet berbasikal lebuh raya Terengganu Siti Nuralia Mansor mencipta sejarah tersendiri apabila menjadi pelumba wanita pertama negara dan Asia Tenggara terpilih menyertai pasukan berbasikal jelajah dunia Canyon SRAM Racing Team yang berpangkalan di Sepanyol. Siti Nuralia 21 berkata, tawaran kontrak selama setahun daripada pasukan yang berada di kedudukan kelima dunia itu bagaikan mimpi jadi nyata dan telah lama diidamkannya. Jelas Alia Jun lepas dia dihubungi Adam Zabo iaitu bekas jurulatih Terengganu Cycling Team yang kini melatih pasukan Canyon SRAM Racing Team yang menyatakan minat untuk mengetengahkan bakat Alia bersama pasukan itu. Di sebalik keterujaan untuk mengembangkan kerjayanya di luar negara, Alia yang meraih pingat perak dan gangsa dalam acara pecut dan 500 meter ujian masa pada Kejohanan Sukma Perak 2018
tetap berasa gugup dan gemetar kerana akan beraksi bersama rakan sepasukan yang berpengalaman luas dan mantap dari seluruh dunia. Kejayaan Alia turut membolehkannya menerima insentif RM3,000 daripada pengerusi jawatankuasa belia, sukan dan pertubuhan bukan kerajaan negeri iaitu Wan Sukairi Wan Abdullah di Wisma Darul Iman pada Selasa. Tambahnya lagi, kepercayaan yang diberikan jurulatih tidak mahu disia-siakan. Sebaliknya berjanji untuk memberikan aksi terbaik jika berpeluang terlibat dalam perlumbaan pertama di Sepanyol pada Mac depan. Penjerang Chelsea Romelu Lukaku memohon maaf selepas membuat kenyataan bahawa dia tidak gembira bersama kelab itu di bawah bimbingan Thomas Tuchel dan hasratnya kembali beraksi bersama kelab terdahulunya Inter Milan. Sesi temu ramah sensasi Belgium itu bersama Sky Sport Italia yang dilakukan awal bulan Disember disiarkan Khamis lalu. Menerusi kenyataan Lukaku di laman web rasmi Chelsea, dia memohon maaf kepada ketua jurulatih Thomas Tuchel, rakan sepasukan dan juga kepada peminat atas kekecohan yang ditimbulkan. Kata Lukaku lagi, kini terpulang kepadanya bagi memulihkan kepercayaan peminat dan akan melakukan yang terbaik untuk setiap sesi latihan dan juga perlawanan sebenar bagi memastikan Chelsea kembali memenangi perlawanan. Dalam pada itu, ketua jurulatih The Blues Tuchel menyatakan bahawa Lukaku telah berada kembali di dalam skuad Chelsea bersama rakan-rakannya yang lain setelah memohon maaf atas tindakannya itu dalam satu sidang media pada Selasa. Jelas baginya perkara yang paling penting ialah memahami dengan jelas bahawa insiden yang berlaku adalah tidak disengajakan. Bahkan beliau percaya bahawa Lukaku tidak akan sewenang-wenangnya melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja untuk menimbulkan kekecohan ketika Chelsea menghadapi perlawanan besar menentang Liverpool pada Isnin. Pemain tenis nombor 1 dunia Novak Djokovic mengesahkan akan mempertahankan kejuaraan terbuka Australia selepas mendapat pengecualian kesihatan untuk beraksi pada kejuaraan Grand Slam kali ke-21. Juara terbuka Australia sebanyak 9 kali itu pada Selasa mengumumkan dia dalam perjalanan ke Melbourne dengan kebenaran pengecualian sekaligus menamatkan persoalan sama ada akan mempertahankan kemenangannya itu mahupun tidak. Bos tenis Australia Craig Tiley berkata bahawa tiada layanan istimewa akan diberikan kepada Djokovic untuk beraksi pada Grand Slam pertama pada tahun ini. Semua peserta saingan terbuka Australia yang akan bermula 17 Januari ini perlu mendapat vaksin COVID-19 ataupun menerima pengecualian kesihatan yang disahkan panel bebas. Antara syarat membenarkan kemasukan tanpa vaksin ialah jika seseorang itu pernah dijangkiti COVID-19 dalam tempoh 6 bulan lalu. Namun tidak pasti sama ada ia pernah berlaku kepada Djokovic. Pengesahan Djokovic itu menyaksikan pertembungan boleh tercetus antara dia dan seteru tradisinya iaitu Rafael Nadal yang masing-masing memburu rekod kejuaraan Grand Slam buat kali ke-21. Baiklah, itu antara corak-coret untuk paparan Arena Sumber kali ini. Sekian daripada saya Diana Rahib. Teruskan mengikuti perkembangan semasa di laman sosial Sumber Kini. Kita kembali bersama Faridah dan Alia. Silakan. Terima kasih Diana. Semoga lebih banyak kejayaan dilakar oleh atlet negara pada tahun 2022 di arena antarabangsa sekaligus mengharumkan nama negara. Kita dah bawakan anda sorotan arena sukan. Sekarang kita beralih kepada perkembangan semasa. Berikutan pengumuman Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin yang menangguhkan penerbangan umrah bagi mengekang penularan COVID-19, pelbagai pihak menyuarakan kebimbangan mereka. Antara yang disuarakan ialah peningkatan kos kuarantin di hotel dan juga sistem pengesanan tracker yang berkualiti rendah. Hal ini membuatkan beberapa pemimpin politik menggesa kerajaan memandang serius perkara ini. Ini perkembangan terkini varian Omicron dan juga jemaah umrah. Sebanyak 245 kes baharu telah dikesan termasuk 233 kes import dan 12 penularan tempatan. 157 kes Omicron daripada keseluruhan 245 kes ataupun 64% dikesan daripada jemaah umrah yang telah pulang daripada Arab Saudi. 14% daripada 122 pengembara yang pulang dari Arab Saudi telah dijangkiti varian Omicron dan tidak mempunyai vaksinasi. Oleh itu, penangguhan sementara kebenaran mengerjakan umrah bagi penilaian risiko bakal diteruskan dalam tempoh sebulan lagi berkat kuasa 8 Januari. Pasca banjir, Sumber Kini berpeluang mengunjungi teratak 2 warga emas yang telah pulang ke rumah masing-masing dengan kerosakan hampir keseluruhan harta benda mereka.
Lebih malang, pasangan warga emas ini terpaksa menghadapi bencana alam banjir dan kebakaran pada hari sama. Tinjauan sumber kini mendapati hampir keseluruhan kawasan banjir sudah surut sepenuhnya. Pasangan ini yang tinggal di rumah pusaka berusia 50 tahun paling teruk kerosakannya kerana berada di tempat yang rendah. Mereka menyifatkan ini banjir terburuk. Keadaan rumah masa ni tak boleh nak masuk lah, tak boleh nak duduk sebab keadaan rumah tu dah uzur. Lepas tu tenggelam banjir tu lebih kurang dalam 6 hari. Jadi segalanya dah tak boleh guna lagi lah, dah tak boleh pakai. Jadi kita memang kena repair rumah tu lah. Repair rumah bukan bersihkan, kena repair. Kena baik pulih lah semua. Kena robohkan lah tu. Kena buka balik semua, kena buat rumah lah sebiji. Sebab rumah tu dah tak selamat. Sebab rumah lama, papan dinding semua dah rosak lah sebab tenggelam kan. Itulah. Kalau nak dikira kerugian tu semuanya habis lah. Cuma kita masih lagi bersyukur rumah tu berdiri lagi, belum hanyut. Tak macam tempat-tempat lain ada lagi tempat yang lebih teruk kan. Bersyukurlah kita semuanya selamat, tak ada kehilangan nyawa. Cuma kerugian dari segi harta tu je lah. Sementara itu, pasangan warga emas ini ditimpa musibah berganda apabila rumah yang dilanda banjir kemudiannya terbakar pula. Pelita api dah tak ada kerana kan dah dipotong. Pasal air nak naik lah. Tapi tiba-tiba itulah pukul 11 malam anak saya tu yang tu dia masuk ke rumah, dia menjerit nampak api. Bila nampak api saya pun masuk ke situlah tengok api tu. Saya sempat jugalah 2 kali simbah itu dengan tapi api lagi marak. Itulah sampailah dalam dah gelap semua. Anak saya ni menyelamatkan abang ipar saya yang sakit dan isteri saya tidur dalam bilik. Anak saya lah yang menarik dia keluar. Jadi alhamdulillah semua tak adalah kemalangan jiwa. Mereka-mereka yang banyak berjasa, yang membantu di samping yang tak lupa ialah Pak Nil yang banyak memohon sumbangan, memberi info dan yang paling penting juga menggerakkan bantuan di sini. Dan kalau kita tengok dari sudut terwujudnya kedai percuma Pak Nil dan bagaimana mereka boleh dapat barang-barang percuma, dan itulah apa yang kita harapkan, yang mana masyarakat dapat bekerjasama, bergotong royong dan berkongsi usaha supaya kita dapat mengatasi kesedihan dan membantu meringankan beban yang berlaku. Prihatin dengan nasib mangsa banjir, Ketua Pegawai Eksekutif Dr. Syed Ayub Syed Mustafa Al-Kudri dan Duta Produknya, Selebriti Datuk Aznil Haji Nawawi turut menyampaikan sumbangan kepada mangsa banjir di kampung tersebut. Saya tertarik dengan kata-kata daripada warga emas tadi bahawa biarpun mereka mengalami kemusnahan teruk, namun kata mereka bersyukur kerana berkesempatan untuk membina semula hidup bersama ahli keluarga. Begitu juga yang dilakukan oleh Kerajaan Negeri Selangor membantu memberikan bantuan kepada mereka yang terjejas. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari menyatakan kerajaan negeri telah memberi bantuan Selangor Bangkit kepada 11,481 keluarga dengan jumlah peruntukan sebanyak RM11.531 juta setakat 5 Januari 2022. Bantuan Selangor Bangkit mensasarkan rakyat Selangor terkesan banjir yang boleh dikategorikan kepada mangsa banjir yang berpindah ke Pusat Pemindahan Sementara PPS, PPS swasta dan juga yang tidak berpindah. Kerajaan negeri memperuntukkan sebanyak RM1,000 bagi setiap keluarga yang terkesan dan RM10,000 bagi isi rumah yang kehilangan ahli keluarga. Sekian paparan sumber seminggu pembuka tirai 2022 kali ini. Sebelum terlupa, kami nak maklumkan yang portal sumber kini genap setahun bulan ini tau. Ya betul tu Alia, walaupun masih setahun jagung, kami akan tambah baik lagi tahun ini.
Teruskan setia bersama kami untuk mengikuti perkembangan semasa dan terkini di laman sosial Facebook, YouTube, Instagram dan Twitter Sumber Kini. Sebelum mengakhiri, kami tinggalkan anda dengan paparan operasi pembersihan pasca banjir di Mentakap Pahang, anjuran Majlis Pimpinan Negeri Pahang dan PKR bahagian Mentakap. Assalamualaikum dan Salam sejahtera.